أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Belum boleh share. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini sama-sama dapat kita menunaikan solat fardu dalam berjamaah di masjid, di rumah Allah. Semoga rahmat Allah turun kepada kita dan memayungi kehidupan kita kerana kita membuka hari kita dengan hari yang dengan amalan yang baik. InsyaAllah pagi ini kita akan berkongsi berkaitan dengan surah Al-Fath. Berlaku dalam masyarakat kita setelah pilihan raya baru ini, suasana yang tegang, suasana yang tidak harmoni di antara kita. Berlaku kerana hanya pertelingkahan kecenderungan politik yang berbeza sahaja. Jadi bila ditanya kepada saya, ada tak contoh Rasulullah meredakan ketegangan yang berlaku di kalangan umat Islam sepanjang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan saya sedang meneliti surah Al-Fath ini. Surah Al-Fath rupanya sejarah di sebalik surah Al-Fath ini sangat luar biasa. Allah Ta'ala menjanjikan anugerah yang amat besar bagi sebuah perdamaian. Jadi Islam berkembang di waktu damai lebih besar berbanding ketika perang. Jadi ketika berlaku pertembungan, Islam daripada awal Rasulullah berdakwah tidak pernah mendapat pengikut yang banyak seperti mana ketika damai setelah Hudaibiyah. Walaupun itu adalah perjanjian damai di antara Islam dan kafir, pun punya banyak barakah, apatah lagi kalau perdamaian itu sesama Muslim, yang diharamkan kepada kita daripada menyakiti Muslim yang lain. Jadi kita nak teliti surah ini, kita nak berkenalan dengan surah ini, bagaimana latar belakang surah ini memberi sedikit maklumat kepada kita bagaimana kita nak berinteraksi dengan ketegangan yang berlaku di dalam masyarakat kita. Jadi surah Al-Fath yang dibukakan dengan Inna fatahna laka fathan mubina. Kita pergi intro surah Al-Fath. Maksud Al-Fathu ialah pembukaan. Al-Fathu makna dia pembukaan. Di dalam surah ini penuh dengan futuhat ilahiyah, pembukaan ilahiyah, anugerah ilahiyah.
anugerah-anugerah besar buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ini madaniyah. Makna dia ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah, sebab penurunan Al-Quran dibahagi dua, 13 tahun Makkiyah ketika Nabi berada di Mekah, 10 tahun setelah itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Jadi surah ini turun di tahun yang ke-6 Hijrah. Surah Madaniyah kerana ia turun setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ia turun pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan pulang daripada Hudaybiyah. Ia turun di antara Makkah dan Madinah. Nabi daripada Hudaybiyah perjalanan balik. Ia turun di antara Mekah dan Madinah ketika Bai'atul Ridwan dan perjanjian Hudaybiyah sudah selesai. Perjanjian Hudaybiyah dah selesai, Bai'atul Ridwan sudah selesai. Sulhu Hudaybiyah dinamakan Al-Fath kerana berkat dan luasnya anugerah Allah bila termeterainya satu perdamaian. Perdamaian Sulhu Hudaybiyah itu Allah Ta'ala menamakan dia sebagai Al-Fathu. Itulah pembukaan. Ini yang Sayyidina Umar tak puas hati. Bila perjanjian Hudaybiyah seolah-olah berat sebelah. Seolah-olah memihak kepada Quraisy. Sehingga Sayyidina Umar mempertikaikan. Kita akan jumpa nanti. Diriwayatkan ni sebab nuzul dia, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Anas radhiyallahu annaha nazalat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam marja'ahu minal Hudaybiyah. Bahawa surah ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan pulang daripada Hudaybiyah. Wa ashabuhu yukhalituna al-huzna wal ka'abah. Sahabat-sahabat Rasulullah tengah bercampur di dalam jiwa mereka di antara marah, geram, duka cita dengan penghalangan Quraisy daripada mereka masuk ke kota Mekah. Qad hila bainahum wa baina masakinihim wa naharu al-hadiya bil Hudaybiyah. Mereka dihalang daripada melakukan umrah dan mereka dituntut supaya buat penyembelihan. Maknanya dia untuk bila membatalkan ihram, perlu tahallul dan sembelih dam di Hudaybiyah. Turun inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimmu ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima. Turun saja ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut laqad unzilat alayya ayatan huma ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Bila turun dua ayat yang pertama ini, Nabi kata telah turun kepadaku dua ayat. Dua ini lebih aku cintai kepada ayat tersebut daripada dunia keseluruhan. Ada satu riwayat lagi, telah turun kepada aku satu surah yang aku lebih cintai daripada dunia dan isinya. Surah ini sangat melegakan Rasulullah, menenangkan Rasulullah, memberi satu busyra besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila berlaku sulhu Hudaybiyah ini, Islam lebih berkembang ketika damai berbanding ketika perang. Ini masuk banyak. Waktu Rasulullah datang ke Hudaybiyah ni 1,400 orang. Nanti tahun depan, tahun ke-7 ni tahun ke-6,
cerita dia tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-7 Nabi datang buat Umratul Qadha dalam perjanjian Hudaibiyah. Kena balik tahun ni. Tahun depan boleh mari. Kami izinkan masuk 3 hari dalam perjanjian Hudaibiyah. Nabi datang Umratul Qadha membawa 3,000 sahabat. Nanti tahun ke-8 Hijrah, pembukaan kota Mekah. Nabi bawa 10,000 sahabat. Makna dia 2 tahun setelah Hudaibiyah, Islam berkembang. Tahun ke-7 itu pula tahun Mukatabatul Muluk. Tahun Rasulullah berutus surat dengan para raja-raja yang berada di sekitarnya. Romnya, Parsinya, Bahrain, Mesir, Palestin. Ada 7 tempat yang Rasulullah menghantar surat kepada masyarakat ataupun raja-raja, penguasa-penguasa yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7. Surah ini turun ketika para sahabat masih marah, geram terhadap kafir Quraisy yang menghalang mereka daripada memasuki Mekah. Kerana tidak pernah berlaku dalam sejarah bangsa Arab sebelum ini, orang yang ingin menuju Baitullah dihalang seperti ini. Tak pernah berlaku. Dulu, bila masuk musim haji ini Zulqa'dah, musim berangkat pergi haji. Jadi, siapa saja penyamun, pembunuh, perompak, apa sahaja. Siapa saja yang datang ke Baitullah di musimnya, tak pernah ada dihalang. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Siapa sahaja sebelum ini, zaman jahiliah, tak dihalang untuk, kalau dia dah pakai ihram, nak masuk Baitullah, tidak ada siapa boleh halang. Tiba-tiba Quraisy halang. Ini penghalangan pertama dalam sejarah bangsa Arab untuk orang pergi buat ihram, pergi buat umrah. Malah jauh-jauh dari Zulhulaifah. Kita yang pernah pergi buat haji, pergi buat umrah, kalau kita datang daripada Madinah, kita akan berihram di Zulhulaifah. Mungkin dalam 10 km sahaja daripada Madinah. Padahal nak pergi ke Mekah dalam 500 meter. 500 kilometer. Tapi 10 kilometer pertama tu, keluar daripada Madinah, kita dah pakai ihram. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh lagi dah i'lan kepada bangsa Quraisy, pengintip Quraisy, bahawa Rasulullah menginginkan Baitullah, bukan menginginkan perang. Tapi masyarakat Quraisy masih berdendam. Tahun ke-5 Hijrah yang lalu, mereka kalah dalam peristiwa peperangan Khandaq. Mereka masih menyimpan dendam, menyimpan rasa macam mana nak mengena Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi Rasulullah jauh-jauh daripada Zulhulaifah lagi, atau tempat itu dinama Bi'r Ali, Telaga Ali. Mereka sudah berihram tanda ingin menziarahi Baitullah. Tetapi Quraisy masih menyekat dan berdendam dengan kaum muslimin sejak pertembungan terakhir mereka di dalam peperangan Khandaq. Bila terbatal ihram tersebut, hendaklah disempurnakan dengan tahallul, bercukur dan menyembelih dam, dibayar denda, dan umrah itu mesti diqadha pada masa akan datang. Mana ada kalau kita pergi niat dah buat umrah, dah ihram, sampai di sana tiba-tiba ada halangan, kita kena patah balik, kena tahallul, kena bayar dam, dan kena qadha umrah tersebut. Jadi para sahabat, inilah yang berlaku, yang akhirnya diberi oleh Quraisy untuk mereka qadha pada tahun yang ke-7 Hijrah. Kalau kita perhati peta ini,
kita akan nampak Zulhulaifah paling atas ujung dekat Madinah. Yang lain semua dekat-dekat Kaabah saja, dekat-dekat Mekah saja. Makna dia panggil apa? Miqat. Miqat, tempat kita nak ihram. Kita bila nak buat umrah semula daripada dalam kota Mekah, kita keluar ke Ja'ranah. Miqat Aisyah dipanggil. Itu paling dekat. Rasulullah lepas peristiwa Hajjatul Wada, Aisyah minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya nak buat umrah." Kerana Aisyah ketika datang bersama Rasulullah dalam peristiwa Hajjatul Wada, baru nak masuk Mekah, dia haid. Jadi semua para sahabat, orang yang bersama dalam Hajjatul Wada pergi buat umrah bersama Rasulullah. Aisyah tak buat umrah. Habis haji, dia dah suci balik apa semua. Habis haji, dia minta, "Ya Rasulullah, semua orang buat haji dan umrah. Saya seorang buat haji saja." Rasulullah kata, "Umrah kamu berada di dalam haji. Umrah yang kamu haji yang kamu buat tu, di dalam tu dah ada umrah." Tapi Aisyah kata, "Tak bolehlah ya Rasulullah. Semua orang pekat buat 2 kali. Saya buat sekali ya dapat 2 tak jadi." Jadi dia minta. Jadi Rasulullah minta abang dia Abdullah bin Abu Bakar supaya bawa Aisyah pergi ke Ja'ranah untuk tahallul semula. Dekat dia. Ja'ranah tak dekat, tak jauh. Tetapi Zulhulaifah atas sekali. Jauh. 490 km, kalau kita kata 500 km perjalanan di antara Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. 10 km pertama sahaja Nabi dah isytihar kepada Quraisy, kepada mata-mata Quraisy yang menghantar berita kepada Quraisy tentang pergerakan di Madinah. 10 km pertama Nabi dah pakai ihram. Makna dia nak mengisytiharkan, kami tidak mengingini perang, kami nak buat umrah. Ditambah pula dengan perjanjian Hudaibiyah yang seolah-olah berpihak kepada kafir Quraisy. Ini lagi menambah marah, sakit hatinya orang Muslim yang bersama Rasulullah ketika itu, kerana perjanjian itu mereka lihat seolah-olah berat sebelah, dan Rasulullah tidak langsung menyoal ataupun mengambil pendapat para sahabat. Ketika ini Allah Ta'ala mengarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima sahaja perjanjian itu. Kerana perjanjian ini bunut, dia panggil, term dia itu diletak oleh orang Quraisy. Orang Quraisy yang sebut. Suhail itu kata, "Ya Muhammad yang pertama." Syarat yang pertama, Suhail yang letak. "Kamu balik tahun ini. Dan mai balik tahun depan, kami akan bagi masuk 3 hari. Nabi kata kepada Sayyidina Ali, "Tulis." Nabi setuju. Balik tahun ini, mai pula tahun depan boleh masuk 3 hari. Kita gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak ada peperangan lagi di antara kita. Ada saya kita akan jumpa. Sayyidina Umar ibn Khattab sendiri pertikaikan perjanjian Hudaibiyah itu kerana merasa ia tidak adil di pihak muslimin. Antaranya, saya bawa nas dalam bahasa Arab yang dipertikaikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an. "Alasna 'alal haqq wa 'aduna 'alal batil?" Tidakkah kita berada di pihak yang benar ya Rasulullah dan musuh kita berada di pihak yang salah? Nabi kata, "Bala." Nabi jawab kepada Sayyidina Umar, "Bala." Faqal, Umar kata, "Falima nu'ti ad-daniyah fi dinina izan?" Kenapa kita tidak berpihak kepada agama kita ya Rasulullah?
Rasulullah diam. Rasulullah tidak menjawab lagi. Ayat ini turun dalam suasana tegang seperti itu. Nabi dah minta para sahabat untuk bercukur. Seorang pun tak bergerak. 3 kali dicatat dalam hadis, 3 kali Nabi mengarahkan para sahabat, jom kita tahallul, semua bercukur. Tidak ada yang bergerak. Sehinggalah Rasulullah masuk ke dalam kemah. Dia kata, sahabat-sahabat aku telah tidak, dia beritahu kepada isterinya Ummu Salamah, sahabat-sahabat sudah tidak mendengar kata-kataku. Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, panggil tukang cukur kamu keluar cukur. Nabi pun panggil tukang cukur, dia datang cukur. Para sahabat lain pun cepat segera bangun. Mereka pun saling cukur-mencukur, tahallul. Kemudian Nabi SAW sembelih al-hadiyu, sembelih dam, kambing yang mereka bawa. Lalu para sahabat pun pakai sembelih. Dalam suasana tegang dan tertekan seperti itu, turunlah surah Al-Fath. Surah ni kita baca latar belakang dia, suasana dia. Suasana dia lagi yang saya tak tercatat di sini. Rasulullah ketika sampai di Hudaibiyah, Rasulullah hantar Sayyidina Osman untuk menjadi wakil kepada Rasulullah, duta kepada Rasulullah untuk berunding dengan Quraisy. Bagi tahu kepada Quraisy, kami tidak mengingini perang. Kami ingin buat umrah sahaja. Innama na'ti ummaran. Kami datang nak buat umrah sahaja. Kami bukan nak datang perang. Tiba-tiba mereka sembunyi Sayyidina Osman. Mereka kata Sayyidina Osman, mereka sebarkan berita Sayyidina Osman dibunuh. Utusan Rasulullah dibunuh. Lalu Rasulullah panggil para sahabat di bawah pokok Ar-Ridwan. Nabi minta para sahabat berbai'ah untuk mati, untuk pertahankan Osman. Jika berlaku apa-apa, kalau Osman memang dibunuh, kita akan ceroboh Mekah, kita akan masuk, jadi apapun jadi, kita akan perang habis-habisan. Ketika itulah para sahabat bai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok Ar-Ridwan. Ini yang Allah Taala angkat. Allazina yubayi'unaka. Orang-orang yang berbaiat kepada kamu ya Rasulullah, innama yubayi'unallah. Mereka ini sebenarnya berbaiat dengan Allah. Bayangkan para sahabat diberi pengiktirafan seolah-olah dia berbaiat dengan Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Dalam baiat tersebut. Kita tak bincang soal tauhid. Apa tangan Allah seperti apa. Kama yaliqu bijalalih. Tangan yang Allah Ta'ala masukkan tu selayaknya seperti mana yang disifatkan oleh Allah di dalam ayat tersebut. Tapi bayangkan kita kalau berada di situ bersama dengan para sahabat, mendapat pengiktirafan daripada Allah yang kamu baiat tadi, sebenarnya kamu baiat dengan Allah. Tangan Allah berada di atas tangan kamu. Masya Allah. Itu satu pengiktirafan besar. Nanti Allah Ta'ala keluar kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka redha kepada Allah dan Allah redha terhadap mereka. Kita tengok. Dalam suasana tegang seperti inilah, bila Quraisy dengar Rasulullah angkat bai'ah dengan para sahabat untuk mempertahankan Osman, apa terjadi pun mereka sanggup mati, sanggup jadi apa terjadi. Quraisy mula hantar orang duta-duta dia untuk bertemu dengan Rasulullah, sehinggalah yang terakhir bila mereka hantar Suhail, Rasulullah kata, tengok dari jauh Rasulullah dah tahu
Oh, kalau Quraisy hantar Suhail ini, artinya Rasulullah Quraisy menginginkan perdamaian. Quraisy Quraisy pun takut sebenarnya. Walaupun Rasulullah hanya ada 1,400 orang, tetapi digeruni kalau 1,400 orang ini bermati-matian menyerang kota Mekah, pasti akan berlaku kerosakan, pembunuhan, macam-macam berlaku. Jadi Quraisy hantar Suhail untuk berdamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi turunlah ayat ini. Lepas itu dalam perjalanan balik, maka termeterailah Sulhu Hudaibiyah. Ini antara perjanjian dia yang tak sempat saya terjemah. Antara perjanjian Hudaibiyah ni tadi gencatan senjata selama peperangan tidak akan berlaku di antara mereka selama 10 tahun. Orang Muslim kena balik tahun ini. Mereka tak boleh masuk ke Mekah. Tetapi boleh masuk pada tahun hadapan. Kabilah-kabilah yang bersama dengan Quraisy, kabilah-kabilah yang bersama dengan Rasulullah tidak akan berlaku permusuhan. Mereka akan berdamai semuanya. Makna dia Rasulullah akan beritahu kabilah-kabilah yang bersamanya, jangan perang, jangan melakukan sebarang permusuhan terhadap kabilah yang bersama dengan Quraisy. Begitu juga Quraisy balik beritahu kepada kabilah yang bersama dengan dia, jangan adakan permusuhan, penentangan, berlaku peperangan di antara mereka. Jadi itu larangan kepada orang yang bersama Rasulullah dan bersama dengan Quraisy. Yang keempat, ini semua diletak oleh Quraisy. Nabi tak kata sepatah pun. Ini adalah ayat Allah yang Allah Ta'ala lalukan di atas lisan Suhail, duta Quraisy kafir yang mengeluarkan kalimat ini. Dia bagi ni yang paling dia orang tak puas hati. Yang keempat, orang Islam kena mengembalikan dari, kalau ada lepas perjanjian ini, daripada Quraisy yang nak pergi ke Madinah, semuanya kena dikembalikan. Tapi kalau daripada Madinah nak mari ke Mekah, nak duduk di Mekah, persilakan. Quraisy tak perlu mengembalikan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mereka nampak macam tak adil. Padahal yang bersama Rasulullah di Madinah kalau dah berakidah bagus, tak akan pergi punya kepada Quraisy. Dan daripada Quraisy, lepas habis saja perjanjian, datang Abu Jandal. Dia lari daripada dikurung. Quraisy kurung dia, pak dia kurung dia, keluarga dia kurung dia. Dia terlepas, dia lari bersama. Dia lari, tiba-tiba mari bertemu dengan Rasulullah di Hudaibiyah. Suhail kata perjanjian telah termeterai. Abu Jandal kena dikembalikan. Lalu dikembalikan, Rasulullah kata kepada Abu Jandal, Allah bersama dengan kamu. Kami tak boleh lagi terima kamu kerana perjanjian sudah termeterai. Abu Jandal kata, kamu nak lepas aku balik untuk diseksa, untuk ditekan supaya aku keluar daripada akidah aku? Nabi kata, Allah bersama dengan kamu. Lalu dipegang oleh Quraisy, 2 orang, bawa dia pulang. Dalam perjalanan, Abu Jandal dapat lepaskan diri, dia bunuh 2 orang tu dan dia lari. Dia lari, sekarang ini dia membina satu kumpulan yang lari daripada Quraisy, tidak pergi ke Madinah, tetapi bersama dengan Abu Jandal. Duduk di dalam mereka menjadi satu kelompok yang berada di antara Mekah dan Madinah. Quraisy nak pergi meniaga, diganggu oleh mereka ini. Quraisy tak boleh nak pergi meniaga, menyebabkan
Akhirnya Quraisy kata, ya Rasulullah, terimalah Abu Jandal dengan geng dia tu. Kalau tidak, dia akan ganggu jalan kami. Lalu Abu Jandal dipanggil oleh Rasulullah kerana diizinkan oleh Quraisy untuk menyertai Rasulullah di Madinah. Kerana mereka menyekat Quraisy tak boleh nak keluar pergi berniaga kerana umat Islam yang lari daripada Mekah menyertai Abu Jandal di dalam kelompok mereka di antara Mekah dan Madinah. Yang terakhir, kabilah Khuza'ah akan masuk dalam kelompok Nabi, kabilah Banu Bakar akan masuk dalam kumpulan Quraisy. Mereka dua ni belum buat keputusan, lalu kabilah ini dimasukkan dua dalam perjanjian. Khuza'ah masuk kelompok Nabi, Bani Bakar masuk kelompok Quraisy. Kita pergi kepada fakta surah. Sampai jam berapa? 7.30. Fakta surah. Perjanjian damai Hudaibiyah dinamakan pembukaan. Ini satu ni dalam perjalanan pulang. Nabi dah dalam perjalanan pulang, dalam keadaan para sahabat tak puas hati, tiba-tiba turun ayat ini. Melegakan mereka. Dengan anugerah-anugerah yang Allah Ta'ala beri sangat banyak dalam surah ini. Kita akan lalui, kita akan tengok ayat by ayat. Okey. Ada teknikal sikit. Pak. Jadi perjanjian damai di antara Rasulullah dan Quraisy ini dipanggil Fatah. Dan Allah Ta'ala menggunakan kalimat Fathan Mubina. Bahasa Arab ni, kalau dia tak ada alif lam, bererti tidak tentu. Bererti dia luas. Kalau ada alif lam, contohnya, ambil Alkitab. Kita suruh, contoh kita kata dekat anak kita, abang, ambil buku biru tu. Bila kita menentukan buku biru, akhirnya anak kita dalam banyak-banyak buku tu, dia akan ambil yang warna biru bagi dekat kita. Tapi, kalau tak ada alif lam, tadi ada alif lam, bila sebut biru tu, maknanya ada penentuan, kita nak buku tu. Tapi kalau tak ada alif lam, Mat, ambil sat buku. Tu buku kat situ, ambil lah. Mana-mana. Tidak ada ketentuan. Dia ambil yang mana pun betul, dia bagi kat kita. Itu bila tidak ada alif lam. Jadi Allah Ta'ala sebut, Inna fatahna laka fathan mubina. Ya Rasulullah, kami telah membuka kepada kamu dengan pembukaan yang amat nyata, jelas. Pembukaan apa? Luas. Sehingga para sahabat, para mufassirin menafsirkan bukan saja Hudaibiyah, bukan sahaja Khaybar, bukan sahaja Mu'tah, bukan sahaja pembukaan Parsi, bukan saja Tabuk, bukan saja pembukaan Rom. Malah pembukaan setelah peristiwa ini semuanya dianggap masuk dalam ayat ini. Punya luas para sahabat, para ahli tafsir, dalam tafsiran mereka, saya tengok 4-5 tafsir. Baghawinya, Ibnu Katsir, Qurtubi, Tabari, As-Sa'di. Apa lagi? Bila kita buka ada tafsir dalam online tu, dia akan bawa mai semua tafsir. Kebanyakan di hujungnya akan menulis antara tafsiran terhadap ayat ini, pembukaan yang dulu sampai hari ini.
yang bersama dengan Rasulullah lepas pembukaan kota Mekah, pembukaan Hudaibiyah tu sampai sekarang, apa saja pembukaan termasuk dalam ayat ini. Makna dia anugerah Allah yang diberi kepada umat Islam termasuk dalam ayat ini. Masya Allah. Inna fatahna laka fathan. Kami telah membuka kepada kamu dengan satu pembukaan yang amat luas. Tiada sempadan, tiada had. Pembukaan disebut sebagai fathan mubina. Secara umum dan luas konteksnya seolah-olah tiada had. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Akan diberi pengampunan. Liyaghfira. Allah Ta'ala nak mengampunkan kamu ya Rasulullah. Apa yang terdahulu dan apa yang akan datang. Apa yang terkini. Wa ma ta'akhkhar. Yang terakhir. Yang akan datang kalau buat dosa, dosalah. Yang diampunkan, yang terdahulu dan yang terakhir, yang terkini. Lepas tu kalau buat dosa, kena minta ampun balik. Jadi Allah Ta'ala menjanjikan pengampunan. Ini anugerah yang pertama. Anugerah yang pertama, bisyarah, iaitu memberi bisyarah, berita gembira bahawa Allah Ta'ala dengan perjanjian Hudaibiyah ini, Allah Ta'ala dah membuka pintu anugerah kepada para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, beri pengampunan. Mereka akan mendapat pengampunan dosa yang lama dan dosa yang sekarang. Liyutim wa yutimmu ni'matahu alaik. Akan disempurnakan nikmatnya. Disempurnakan nikmat. Makna Allah Ta'ala janji akan beri nikmat kepada umat Islam. Janji itu akan disempurnakan oleh Allah. Tu apa? Fathan. Pertama, berita gembira. Yang kedua, pengampunan. Yang ketiga, disempurnakan nikmat. Yang keempat, akan diberi hidayah kepada mereka jalan ya, wa yahdiyaka siratam mustaqima. Kemudian wa yansurakallahu nasran aziza. Akan dibantu oleh Allah, akan diberi kemenangan oleh Allah. Liyansurakallahu nasran aziza. Tu ayat berapa? Oh, tak ada pula kali ni. Yang keenam, diberi kemenangan. Yang ketujuh, diturunkan sakinah ke dalam hati-hati orang mukmin agar bertambah keimanan mereka. Tadi mereka duk geram, mereka duk marah, duk terbakar dengan pertembungan mereka dengan Quraisy ketika itu. Turun ayat ini melegakan hati mereka dengan janji-janji Allah. Kemudian Allah Ta'ala janji syurga kepada mereka. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffira anhum sayyiatihim wa kana zalika indallahi fawzan azima. Allah Ta'ala duk senaraikan kelebihan-kelebihan jika mereka melakukan perdamaian. Mereka telah melakukan perdamaian, ini anugerah Allah kepada mereka. Janji syurga kepada mereka. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Membuka pekung munafik, mengancam Quraisy, mengancam orang-orang musyrik yang menentang Allah dengan neraka. Wa ghadiballahu alaihim. Allah Ta'ala menulis laknat ke atas mereka. Wa la'anahum,
wa a'adda lahum jahannam. Allah Ta'ala sediakan kepada mereka jahannam. Wa sa'at masira. 10. Diberi penghormatan. Berbaiat dengan Allah. Tadi kita dah terang yang ni. Tangan Allah berada di atas tangan mereka ketika berbaiat. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsih. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Saya ingat dulu saya pernah terang kalimat alaihi Allah. Tak keluar. Saya dah sampai yang keberapa ni? Nampak macam mana? Ni? Ni okey. Bima ahada alaihi Allah. Alaihu tu, bawah sekali tu, satu-satunya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran semuanya pakai alaihi. Alaihi salam. Carilah dalam Al-Quran tak jumpa. Kecuali satu ni saja pakai alaihullah. Kerana ulama kata alaihu ni dipakai. Al-Quran ini turun dalam 7 slang Quraisy. 7 slang Quraisy. Salah satu daripada slang ini pakai alaihu. Jadi tidak menyalahi kaedah bahasa Arab. Cuma alaihu ini kata-kata dia jadi berat, jadi besar. Karena pakai hu. Hu ni dalam bahasa Arab, baris yang paling berat adalah baris dhammah. Baris berat yang paling adalah baris dhammah. Saya nak buat contoh dulu, saya pernah buat contoh dah. Kalau di Syria, mereka ketika maki orang, ketika menghina orang, dia pakai hamar. Dia baris kasrah. Baris kasrah ni pun tak bunyi. Nak cerita kata lembutnya bahasa Suria, masyarakat Syria, lembutnya bahasa dia, dia pakai baris kasrah. Ni baris paling ringan. Ya, baris dhammah paling berat, fathah tengah-tengah. Baris kasrah adalah baris paling ringan. Dia kata himar. Himar tu ringan. Kalau dia marah orang, yahmar. Ha tu dah tak bunyi. Hi tu tak bunyi. Marah, tapi bahasa dia lembut. Tapi kalau pergi ke Mesir, saya pertama tengok di Mesir terkejut. Dia guna hu. Ush. Ya humar. Kalau kita buka dalam drama ke apa, dia guna hu. Ya humar. Beratnya kata-kata tersebut. Dia macam orang utara lah. Orang utara kalau bagi tu, puas hati dengar dia bagi. Kalau kau belah Kelantan, kau belah Pantai Timur, agak slow, tak berapa nak kita rasa Allah kata macam tu, rasa macam tak rasa apa. Ni Allah Ta'ala guna alaihullah, nak cerita Allah, perjanjian yang kamu buat itu adalah perjanjian yang sangat berat, sangat memalukan kepada keazaman yang tinggi. Allah Ta'ala setuju. Allah Ta'ala memang nak perjanjian ini, perjanjian mati. Perjanjian untuk mempertaruhkan nyawa, harta, apa sahaja untuk mempertahankan Osman dan Islam yang diberitakan bahawa telah dibunuh oleh Quraisy. Lalu Allah Ta'ala mengguna waman awfa bima ahada alaihullah. Siapa yang melaksanakan, menunaikan janjinya terhadap Allah. Mana janji dengan Allah.
Jadi Allah Ta'ala menggunakan kalimat alaihullah. Perjanjian dengan Allah ini adalah satu perjanjian perak. Perjanjian yang akan menentukan iman kamu beriman atau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala menjanjikan ridha. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Allahu akbar. Allah Taala telah redha. Bayangkan depa dalam perjalanan pulang, hati dalam keadaan sedih, marah, tiba-tiba Allah Taala beri anugerah punya banyak. Kerana perjanjian tadi, perjanjian yang kamu buat itu sebenarnya memberi luar biasa kelebihan kepada kamu. Allah Taala telah redha. Habis redha ini pemberian terbesar Allah. Selain daripada dapat melihat wajah Allah di hari akhirat nanti, redha Allah antara anugerah terbesar kepada umat manusia. Jadi mereka dalam keadaan hidup lagi, Allah Ta'ala dah sebut laqad radiyallah, Allah Ta'ala telah redha anil mu'minin, terhadap kelompok orang mukmin ini yang baiat dengan kamu di bawah pokok redwan tadi. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala maha mengetahui keimanan yang ada di dalam hati mereka. Kenapa Allah redha terhadap mereka? Hati mereka memang ikhlas. Hati mereka memang baiat dengan Rasulullah tadi, baiat untuk mati, baiat untuk mempertahankan Islam dan Utsman ibn Affan. Fa anzala sakinata alaihim. Kali lagi diturunkan sakinah. Tadi dah disebut Allah Ta'ala beri ketenangan kepada mereka. Fa'anzala, ini sakinah yang kedua. Wa asabahum fathan qariba. Akan memberi kepada mereka, akan mengganjarkan kepada mereka pembukaan yang qariba, dekat. Bila Allah Ta'ala menjanjikan fathan qariba ni, Quraisy, orang umat Islam minoriti yang berada di dalam Mekah yang tak boleh lari ke Madinah, pasal lega, Allah Ta'ala akan beri pembukaan yang qariba, dekat. Dekat. Jadi dia kata, oh kalau begitu, gencatan senjata 10 tahun itu bukan 10 tahun sebenarnya. Akan berlaku pembukaan dalam masa terdekat ini, pembukaan kota Mekah. Ini antara lain ulama kata Allah Ta'ala telah menjanjikan pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah nanti. Kita duk bercerita tentang tahun ke-6 Hijrah. 12. Allah Ta'ala menjanjikan ghanimah yang banyak dan akan disegerakan. Wa maghanima katsiratan ya'khuzunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Wa'adakumullahu maghanima katsirah ta'khuzunaha fa'ajjala lakum hazih. Ini akan disegerakan kepada kamu. Para sahabat balik daripada Hudaybiyah ini, berlaku pengkhianatan di Khaybar. Para sahabat, Nabi kerah, jom turun ke Khaybar. Pakat turun ke Khaybar. Mereka tak sangka pun bahawa mereka boleh tawan Khaybar. Kerana Khaybar tempat Yahudi berkampung. Yahudi bertapak. Yahudi ni sejarah dia masuk ke Madinah kerana mengikuti jejak Nabi akhir zaman. Dalam kitab mereka, Nabi akhir zaman membawa mereka bertapak di Madinah. Nabi akhir zaman akan lahir di Madinah, di kawasan itu. Jadi mereka daripada Palestin, daripada belah area sana,
yang ahli-ahli kitab ini menjejak Rasulullah, Nabi akhir zaman ini, sehinggalah mereka bertapak di Khaybar. Sebahagiannya 3, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. 3 ini dah berkampung di dalam Madinah. Karena mereka ini paling banyak ahli kitab. Di kalangan mereka ni paling banyak ahli kitab. Mereka nampak Khaybar masih di luar Madinah. Tetapi mereka ini berada di dalam Madinah kerana menjejak Nabi akhir zaman. Jadi Bani tadi yang 3 yang Yahudi, Quraidah, Qainuqa, Bani Nadir, 3 Bani ini diusir kerana khianat terhadap Rasulullah. 3 ini yang buat perjanjian dengan Rasulullah ketika Rasulullah masuk ke Madinah. Diusir, mereka lari ke mana? Mereka lari ke Khaybar. Khaybar berada di luar kota Madinah. Dan mereka Khaybar ini berada di dalam kota-kota. Lah orang pergi Madinah tak dibawa ke Khaybar. Mungkin lepas ni boleh kita minta supaya syarikat travel ini bawa kita untuk pergi tengok Khaybar. Tengok pintu Khaybar. Pintu Khaybar apa? Pintu dia besar. Pintu kota. Itu Saidina Ali pegang pintu tu. Ayun. Bayangkan kekuatan Saidina Ali pegang pintu kota tu besi. Pintu kota tu kalau tak besi semua pun, bingkai dia adalah besi. Tercabut bila dipecahkan pintu itu, disabu oleh masyarakat tentera Yahudi. Saidina Ali pegang pintu itu, dia hayun. Kalau kita tengok pintu tu, nak bayangkan kekuatan Saidina Ali seperti itulah. Sebab itu dalam catatan sejarah, Ar-Rahiq Al-Makhtum menyebut para sahabat kenal siapa dibunuh oleh Ali, siapa dibunuh oleh Omar. Kekuatan potong mereka tu luar biasa. Kalau dia pancung tu, dapat kenal. Kerana kekuatan. Kalau baju besi terbelah tu, Saidina Ali boleh buat. Kekuatan luar biasa. Sebab tu Saidina Ali ni, dia mengalami masalah keluar air mazi. Dia kuat. Jadi air mazi selalu keluar. Jadi dia bertemu Rasulullah, ya Rasulullah, ana rajulun mazza. Aku selalu keluar air mazi. Macam mana aku nak buat nak semayang? Rasulullah kata basuh, cuci sebelum solat. Kata masuk solat. Setiap kali nak solat, jangan pakai wuduk yang lama, pakai wuduk yang sebelum masuk solat. Kuat Saidina Ali. Pegang, kalau kita pergi tengok Khaybar, pintu tu di. Lepas tu, bila berjaya tawan Khaybar, para sahabat dapat Khaybar ini sangat subur. Hartanya sangat banyak. Para sahabat ketika inilah dapat maghanima katsirah fa'ajjala lahum. Ni Allah Taala kata fa'ajjala lakum hadhih. Ini yang Allah Taala akan segerakan. Jadi para sahabat sebut, kami ini taklah kaya ketika berada di Madinah. Kami tak boleh pun nak bagi hadiah sangat kepada saudara-saudara kami untuk menjinakkan hati mereka kepada Islam di Mekah. Tetapi lepas peperangan Khaybar, kami jadi kaya, pakat dapat seorang 2-3 kebun. Hasil kebun, Yahudi dikekalkan di sana. Yahudi yang tak lari itu, siapa yang nak mengusahakan kebun, dia dapatlah 10%, bakinya akan diberi kepada para sahabat yang dapat ghanimah daripada peperangan Khaybar ini. Jadi para sahabat tahun depan, mereka nak balik ke Mekah tahun ke-7 untuk lakukan Umratul Qadha. Bila mereka datang dalam Umratul Qadha, mereka membawa harta yang banyak. Membawa hadiah-hadiah yang besar. Dihadiahkan kepada ahli keluarga mereka. Tengok, kami berhijrah bersama Rasulullah.
Kami dikurniakan kelebihan yang luar biasa. Kami hadiahkan kepada ahli keluarga mereka. Jadi pakak masuk Islam lepas itu banyak berkatnya Sulhu Hudaibiyah. Menyebabkan para sahabat kaya. Ni Allah Ta'ala beri kepada mereka. Wa'adakum, Allah Ta'ala dah janji kepada kamu. Maghanima kathirah ta'khuzuna, kamu akan dapatkannya. Fa'ajjala lakum hazi. Yang ni Allah Ta'ala kata dia akan bagi segera. Mereka balik saja, buat persiapan, awal tahun yang ke-7, pergi Khaybar. Dapat Khaybar, nanti ujung tahun. Selalu buat umrah, buat haji di ujung tahun. Zulqa'dah, musim haji. Para sahabat pergi buat umratul qadha, bawa harta, Masya Allah. Sedekah kepada ahli keluarga mereka, melembutkan hati mereka, akhirnya ramai yang memeluk Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pertahankan kamu daripada musuh. Ni janji Allah. Lepas ni kamu tak akan kalah lagi. Kamu akan didukung oleh Allah. Musuh-musuh kamu kalau berhadapan dengan kamu pun akan takut dan lari. Janji Allah kepada umat Islam. Ini juga pembukaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pertahankan kamu daripada musuh. Akan menjadikan para sahabat sebagai ayatan, tanda kebesaran bagi golongan yang beriman. Tuh, nombor 2 ke bawah tu. Walitakuna ayatan lil mu'minin. Tadi waqaffa aydiyan nasa si'ankum. Allah Ta'ala akan sekat, akan tahan tangan-tangan musuh daripada menyakiti kamu. Kemudian Allah Ta'ala kata walitakuna ayatan lil mu'minin. Kamu akan menjadi tanda, contoh besar untuk seluruh umat mukmin akan datang. Jadi hari ini para sahabat adalah contoh terbesar. Ada di depan kita. Yang Nabi kata, sahabat-sahabatku ibarat bintang. Mana saja yang kamu ikuti, pasti akan benar. Akan terdapat hidayah kalau kamu menyertai mereka. Sampai hari ini, kita ambil amalan para sahabat sebagai amalan kita. Ini Allah Ta'ala kata, litakuna ayatan lil mu'minin. Para sahabat tu ulama kata, kalaulah Rasulullah tak diberi mukjizat, selain para sahabatnya sahaja, lakafathu. Para sahabat sudah mencukupkan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata kalau tak turun Al-Quran, tanpa ada mukjizat yang lain lah. Mukjizat belah bulan, mukjizat bercakap dengan haiwan, mukjizat lain kalau tak ada para sahabat sahaja sudah cukup menjadi mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ini anugerah Allah kepada para sahabat yang bersama dengan Rasulullah ketika perjanjian Hudaibiyah. Ayat surah ini sepanjangnya daripada awal Al-Fathu, yang dikatakan Al-Fathu pembukaan itu adalah pembukaan ayat itu daripada awal sampai ke habis. Anugerah semua. Kenapa? Kerana beriman dengan Allah, melakukan perdamaian. Ini pentingnya damai ini, melakukan sulhu. Damai akan menganugerahkan kepada kita banyak seperti mana dianugerahkan oleh Allah kepada para sahabat. Sebelum pergi akhirlah, kita ambil yang ni. Pekat 16 God, last. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan ghanimah dari musuh yang kamu tak terlintas. Wa ukhra. Wa ukhra ni apa? Itu tu, dia adalah wa maghanima ukhra. Dia sambung pada ayat ni. Maghanima kasirah. Kemudian Allah Ta'ala janji maghanim tu. Wa ukhra.
Dan lagi ni lagi ni. Mau apa ni? Ghanimah lain lagi ni. Wa ukhra tu maksud dia lain. Ni anugerah lain lagi ni. Allah Taala nak bagi. Menjanjikan ghanimah dari musuh yang kamu tidak terlintas mampu menewaskan mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada kamu. Wa ukhra ni apa nama ghanimah yang lain lagi, lam taqdiru 'alaiha, yang sebelum ini kamu sangka kamu tak mampu untuk mendapatkannya. Ulama menafsirkan Parsi dan Rom, Parsi dan Rom, Parsi dan Rom, Khaybar, Mu'tah, semua peperangan. Mereka tak sangka boleh tawan Khaybar. Tak sangka boleh tawan Parsi dengan Rom. Negara yang baru berumur tak sampai 20 tahun. 10 tahun baru di Mekah. 10 tahun baru tunas nak lawan dengan Rom dengan Parsi yang sudah 1000 tahun. Tak terlintas dalam kepala mereka. Bangsa Arab tak percaya. Mana mungkin negeri yang baru berumur 10 tahun nak menentang, bukan setakat menentang, menewaskan Parsi dan Rom lepas itu. Ayat ini satu bisyarah, berita gembira kepada para sahabat. Lepas ni, tu mereka tak takut. Tak takut dah, lawan dengan Rom, banyak mana pun kami lawan. Waktu lawan dengan Mu'tah tu, tentera Islam 3,000. Rom 200,000. Rom Mu'tah tu 200,000. Tentera Islam apa? 3,000 ya. Lawan. Duli apa? Lawan. Janji Allah tetap kita. Yang ke-16, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bahawa musuh umat Islam akan gentar dan lari jika berperang dengan kamu. Ya Rasulullah dan para sahabat, kalau kamu lawan dengan siapa pun, musuh kamu akan gentar. Jangan takut, lawan je. Saya ingat saya dah mengambil masa yang cukup. Tidak mau memanjangkan lagi. Sampai di sini insya-Allah kita akan sambung di siri akan datang insya-Allah. Jadi saya kira itu sedikit pengajaran untuk kita supaya meletak damai ini di depan. Kerana di balik peristiwa damai di antara kita, negara kita boleh maju, kita boleh berganding bahu, kita makin kuat, kita makin diberi oleh Allah anugerah-anugerah yang luas. Seperti mana para sahabat dapat. Tidak mungkin kalau kita melakukan damai, kita juga tidak dianugerah. Kita tidak dianugerah seperti mana para sahabat, tidak mungkin. Jadi sama-samalah kita baiki diri kita, baiki masyarakat kita, baiki negara kita supaya boleh berada di track yang betul. Terima kasih pada semua yang bersama dengan kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat dengan perkongsian ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.